segmen kali ini kami nak bercakap tentang pasca COVID-19. Seharusnya masa COVID ni kita harus ada perancangan yang orang kata teliti semasa kita menghadapi COVID-19 dan juga selepas menghadapi COVID-19. Betul. Ada kawan-kawan yang nak beli rumah sebelum ni, masa COVID mereka tak jadi beli. Betul. Dan sebab ada yang sahabat-sahabat saya cakap apa? Dia kata tunggu lepas COVID mungkin harga rumah turun. Betul ke macam tu? Itu kalau nak tahu sekarang ni kita bersama tetamu kita. Kena tanya tetamu kita, baik Ana. Dr. Nur Adri Rizwan Shah Muhammad Dali, Profesor Madya Fakulti Ekonomi dan Mualamat USIM dan juga penganalisis ekonomi. Baik. Terima kasih banyak doktor bersama kami. Selalu tengok dekat BIS Malaysia. Hari ini berada di Selamat Pagi Malaysia. Baik. Betul ke tadi doktor? Kawan saya punya telahan tu dia kata lepas PKP ni mungkin harga rumah turun. Dia kebarangkalian dia turun tu kita tak pasti. Bergantung kepada ekonomi kan. Okay, tapi selalunya harga dia tak pandang belakang. Itu nak harga tak pandang belakang. Dia tak pandang belakang. Maksudnya sekarang ni kalau kita tengok dalam konteks sekarang ni masa time COVID ni banyak dia punya insentif diskaun yang telah diberikan oleh developer dan juga kerajaan bagi banyak contohnya exemption stamp duty dan sebagainya. Itu adalah insentif yang perlu diambil peluang pada waktu ini sebab waktu ini memang harga agak tak naik, dia punya house pricing index tu adalah 0.8%. Berbanding dengan yang dulu-dulu 6%, setiap tahun naik kan. Jadi selepas ni kalau ekonomi kita dah recover, harga tak pernah belakang. Jadi maksudnya kalau orang yang dia macam ni kalau nak katakan sama ada nak beli atau tidak, dia bergantung juga pada situasi. Kalau orang tu masih tengah mencari rumah dan sebagainya, itu masa yang sesuai lah untuk dia untuk membeli. Tapi kalau maksudnya keperluan dia tak boleh lagi kan, maksudnya dia bukan mampu lagi pada waktu tersebut, mungkin dia kena tunggu dulu. Macam yang doktor kata tadi, semasa COVID-19 tu maknanya harganya masih lagi rendah untuk beli rumah. Bagaimana pula dengan selepas COVID-19 tu? Adakah dia akan naik sedikit ataupun ada masa untuk naik harga? Berdasarkan forecast, berdasarkan jangkaan, dia akan naik pada 2.5% pada tahun 2021. Kemudian akan naik 3.5 dan seterusnya 4 ke 6% lah setahun. Itu fokus lah. Sebab contohnya kalau kita tengok harga purata pada tahun 2009 300,000 harga rumah. Sekarang ni harga purata ialah dalam 400,000, 414,000. So kita nampak dia naik, dia naik dan mungkin lepas ni ke tahun 2030 nanti harga mungkin jadi purata harga jadi akan 500,000 Sebab tu kalau kita tengok harga pasaran pun saya setuju dia tak turun tapi diskaun tu menampakkan dia macam turun. Diskaun untuk bayaran duty lah apa benda. So kita tengok macam turun tapi sebenarnya harganya masih lagi pada kadar itu. Pada yang sama, lebih kurang. Tapi dia punya kenaikan tu tidak tinggi. Betul. Berdasarkan yang peratusan yang. Sebab kalau kita tengok juga kita yang ramai yang khawatir tu adalah disebabkan oleh ekonomi. Betul. Dalam ekonomi recovery ni dia ada 4 jenis tau. 4 jenis. Yang pertamanya dia bentuk huruf kita tengok dia bentuk huruf. Dalam ekonomis dia akan bentuk huruf. Pertama huruf V. Betul. Kedua W, ketiga U dan keempat L. Dia maksudnya kalau V tu dia turun dan dia naiklah cepat. Naik cepat. Dia maksudnya pengurusan ekonomi yang dilakukan oleh kerajaan contohnya sangat baik dan so dia akan meningkat dengan cepat. Betul. Bila dia meningkat dengan cepat tu maksudnya harga memang tak adalah tak pandang belakang. Dan keduanya ialah kalau contoh W tu dia turun dan naik contoh naik sikit lepas tu dia turun balik. Ini mungkin disebabkan contoh kalau global ekonomi teruk ataupun kita punya rakyat sekarang ni kalau tengok rakyat kita bagus kan sebab dia patuh kan dari segi COVID dan sebagainya. Tapi kalau kita lalai atau leka sebagai contohnya kita selesa tak kisah dengan COVID ke apa, mungkin kalau kena yang kedua. Itu akan jadi W lah. Maksudnya dua kali nanti kena. Baru nak naik dah turun balik. Mungkin naik balik. So itu yang buat orang risau sama ada jadi W. Tapi kalau yang U tu dia yang ketiga U tadi. U tu dia akan naik pelan-pelan lah. So dia akan naik juga. Tapi yang itu pun harga tak pernah belakang lah. Tapi yang L ni tak lah. Sebab L tu dia masuk jatuh lepas tu dia terus mendata je. Sebab saya rasa kalau ikutkan kepada kerajaan punya contoh stimulus ekonomi dan sebagainya, program yang dijalankan adalah sangat baik.
Jadi kita boleh andaikan mungkin akan jadi V. Okey. Saya V cepat, maksud cepat, ataupun W kalau kita tak berdisiplin lah. Betul. W tu kan. Tapi kalau yang U tu pun itu yang worst case scenario lah. Tapi L tu tak lah. Tapi U sebenarnya kalau kita lihat lagi bagus daripada W sebab U walaupun dia naik perlahan-lahan tapi dia naik, dia tak ada turun naik. Dia naik terus tapi perlahan-perlahan dia naik. So Biasa durasi masa jangkaan pemulihan ni berapa lama, doktor? Dia bergantung tapi kalau kita tengok kalau V itu cepatlah. Okey. Kalau V itu akan cepat sebab macam contohnya 2009 apa dia cepat je kita naik. Sebagai contoh masa kita kena SARS dulu. Okey. Julai kita kena lebih kurang macam COVID ni pada bulan Januari kita kena, tapi Julai kita dah naik dah. Tapi masa sekarang ni COVID ni dia lain sikit sebab dia melibatkan MCO lah, melibatkan satu dunia dan so dia ada sedikit lain. Cuma kita punya perancangan saya tengok dia punya implementasi dia dan sebagainya memang baiklah. Ada juga yang cakap kalau selagi anda mempunyai kewangan yang stabil, bila-bila masa saja boleh beli rumah. Betul. Adakah saya itu setuju. betul? Betul. Kalau kita mempunyai kewangan stabil, sebagai contohnya, bila-bila masa pun beli. Sebab dia tak lari satu rumah tu tak lari kan. Tapi bila kita beli tu sebenarnya kita beli untuk kita dapat sebagai aset kita, investment kita dan juga untuk kita satu bumbung lah untuk kita berlindung di bawahnya berbanding dengan. Tapi kita kena tengok juga, kita kena ukur baju ukur baju di badan sendiri. Maksudnya kita kena tengok sebab tu bank dia mesti lihat kepada DSR tu, debt service ratio tu, sama ada kita mampu ke tak. Kadang-kadang kita nak beli yang rumah yang besar kan, tapi sebenarnya kita hanya mampu beli yang agak sederhana kan. So kita kena tengok sebab benda ni kalau ikut kajian kajian household debt boleh membuatkan kita kepada krisis. Jadi kita tak nak household debt tu, maksudnya hutang-hutang consumer ni terlalu banyak dan tak boleh bayar. Macam dia subprime crisis dulu di US, disebabkan oleh mereka membeli tanpa kemampuan. Jadi krisis pada di US subprime crisis. So kita kena lihat pada waktu tersebut konteksnya ialah bank mungkin akan tengoklah. Tapi sekarang ni bank dah bagi kelonggaran. Bukan bank lah, bank disarankan oleh Perdana Menteri untuk bagi sebagai contohnya rumah ketiga ialah 90% dia punya pembiayaan. Rumah ketiga so maksudnya kita dulu hanya 70%. So banyaklah sikit nak keluar modal down payment tu. 30% kena keluarkan. Tapi sekarang ni hanya 10% je. 10% saja. Kemungkinan boleh belilah. Untuk investor lah. So kita lihat berapa banyak segmen ada yang nak beli yang pertama kan, yang pertama tu first house owner lah, dan ada yang jadi investor. Okey. Satu lagi doktor, kadang-kadang kita rasa kita mampu masa ni sebab ada moratorium sebenarnya tu. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, moratorium bulan September dah nak habis, bulan 10 dah kena bayar balik. Masa tu nanti mungkin barulah kita rasa terbeban balik. So bila ditanya balik soalan adakah ini waktu yang tepat, kalau tak dikira dari sudut pasaran ekonomi, kemampuan kita sendiri, apa mungkin nasihat doktor sendiri? Okey, kita kena lihat. Sebagai contoh sekarang moratorium. Kita dah tak perlu bayar. Tapi bulan 10 dah kena bayar balik. Dah start kena bayar kan. Betul. Dan juga tapi buat masa ni kita mempunyai kadar dipanggil kadar interest ataupun kadar profit yang agak rendah tau sekarang ni. Waktu inilah. Kalau ikutkan OPR sekarang 2%. Betul. Dan kemungkinan mungkin mengerupan mungkin akan diturunkan. Diturunkan lagi. Itu melihat kepada kemungkinan akan diturunkan lagi oleh Bank Negara sebanyak 25 mata asas. Tapi kita tunggulah dia orang bermesyuarat. Jadi pada waktu ini kadar maksudnya kadar pembiayaan tu agak rendah lah. Agak rendah. So kalau nak beli maksudnya menarik jugalah sebenarnya. Dia dari situ. Dari situ tu kita macam menarik juga ni kadarnya agak rendah sekarang ni kan berbanding kalau yang dulu. Okey, tapi kadar tu tak akan rendah selama-lamanya. Kadar tu dia bergantung pada keadaan semasa juga. Keadaan semasa. Mungkin dia akan naik bila lepas. Bukannya kita beli waktu kadar rendah dia rendah selamanya, dia tak sebegitu. Melainkan kita ambil fixed rate. Fixed rate. Jadi kita akan fixkan rate dia tu sampai habis pembiayaan. Bagaimana dengan peluang pula? Peluang nak beli rumah sekarang ni adakah
tinggi ataupun rendah? Macam mana kelulusan dari segi bank ke? Bank berani ke bagi kelulusan rumah sekarang ni? Okey, bank dia akan tengok kita punya kemampuan tu. Dia tengok kita punya slip gaji dan sebagainya, dan debt service ratio kita. Debt service ratio tu ialah berapakah kemampuan kita berdasarkan kita punya gaji kita, dan kita tengok ditolak komitmen tetap kita tu berapa persen yang kita boleh lagi, kan. Dan kita pun kena tengok juga kita punya ni, walaupun kita rasa kita nak yang tu itu nafsu tu. Kalau boleh kita nak yang mana yang besar yang apa, tapi itulah kita kena kawal juga, kan, kita punya nafsu, sebab kita boleh beli yang murah dulu, yang kecil dulu, lepas tu mungkin kita akan beli yang kedua ke ketiga ke lepas kita mempunyai pendapatan yang lebih tinggi. Jadi beli yang kecil dan lepas tu boleh inilah. Tapi kalau untuk pelaburan ini waktu paling tepat kalau kita dengan kalau dia sekarang, pelabur bukan untuk duduk, untuk investment. Dia ada duit dan dia mungkin boleh lah, sebab banyak ni 90% kan, 90% financing, dulu 70%, sekarang 90%. Betul. So dan juga stamp duty punya exemption, dan juga macam-macam lagi lah. Diskaun lagi, dan kita selain daripada diskaun tu ada jugalah yang package yang diberikan oleh developer. Tapi yang buat masa ni property memang ada yang overhang maksudnya tak terjual. Betul. Okay, itu membuatkan kita mungkin mendapat diskaun ataupun nego. Kalau kita pandai nego, kan, kita boleh dapat. Tapi kebanyakannya adalah property yang agak mahal, yang mewah. Betul. Yang tu yang susah nak jual bagi developer sekarang ni. Tapi kalau yang mana yang untuk prima ke ataupun untuk masyarakat rakyat ni, tu memang laju buat masa ni, sebab masa ni dia orang nak beli. Betul. Sebab banyak dia punya package insentif termasuk yang diberikan oleh kerajaan. So Hana, waktu terbaik. Itulah saya dah semangat nak beli ni. Apa-apa saya boleh tanya sendiri. Kira-kira nak cari juga ni. So nasihat tadi membantu Betul. Lepas ni saya jumpa lagi doktor untuk tanya lebih lanjut lagi. Baik. Terima kasih banyak kita ucapkan Dr. Nur Adli. Terima kasih sudah bersama kami hari ini. Ringkas tapi saya rasa sangat-sangat membantu untuk mereka yang tengah berkira-kira nak cari rumah pada waktu PKP ini. Baik.